Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Dan pada tengah malam ini, saya akan lebihkan panggilan-panggilan untuk anda berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Memandangkan hari Jumaat hari ini merupakan cuti umum, jadi pastinya ramai sedang mendengar siaran Misteri Jam 12. Terima kasih saya ucapkan. Rakan-rakan MJ12, kisah yang pertama ingin saya ketengahkan adalah kiriman daripada Kak Yan. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan jangan kita percaya dan terikut-ikut. Jangan mudah kita terlampau taksub dengan apa yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar KC? Apa kabar kepada semua pendengar-pendengar Ria 897 FM, peminat-peminat rancangan MJ12, kata Kak Yan. Kakak ingin berkongsi dan tarikh email yang saya terima lebih kurang dikirimkan pada saya sebulan yang lalu. KC, Kak Yan ada satu pertanyaan dan satu pengalaman. Kak Yan ingin ketengahkan dulu pengalaman Kak Yan. Kak Yan tinggal di Jurong West Extension dan ini pengalaman yang berlaku pada malam yang dimaksudkan. Sedang Kak Yan mendengar rancangan KC Misteri Jam 12 sekitar pukul 1 lebih pagi. Kak Yan terima tetamu yang tak diundang datang ke rumah Kak Yan. Pada mulanya sedang duduk dalam bilik, rakan-rakan MJ12 cerita Kak Yan kepada saya dari kiriman email. Sedang duduk di dalam bilik apabila terdengar ketukan di pintu rumah. Macam biasa, waktu itu KC sedang putarkan lagu dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi rakan-rakan pendengar-pendengar Misteri Jam 12, kakak keluar dari bilik menuju ke arah pintu di ruang tamu. Bila sampai depan pintu, Kak Yan dapat rasakan meremang bulu rumah. Jadi oleh kerana itu, Kak Yan terhenti seketika. Bila Kak Yan teropong daripada lubang pintu, kelihatan seperti ada seorang makcik tua sedang berdiri mengetuk pintu rumah Kak Yan. Makcik tua ni Kak Yan tak kenal. Dan KC agak lama, lebih kurang 10 hingga 15 saat Kak Yan berdiri depan pintu rumah. Makcik tu masih mengetuk. Pendengar Ria 897 FM, secara perlahan-lahan kata Kak Yan ke belakang dan tinggalkan depan pintu. Makcik tersebut masih ketuk pintu rumah. KC, rakan-rakan MJ12, Kak Yan ada seorang sahabat yang tinggal di blok sebelah. Kami berdua merupakan peminat rancangan MJ12. Pada malam
Yang sama kita juga sedang mendengar rancangan MJ12. Beberapa hari kemudian kata Kak Yan yang tinggal di Jurong West Extension, kawan Kak Yan telefon sebab dia baru balik keluar bersama dengan suami. Kakak jawab panggilan. Hello, Yan, akulah Tini. Ada apa? Kau kat rumah dengan siapa, Yan? Aku seorang. Laki aku kerja. Apa salah? Yan, depan rumah kau ada. Ada apa? Yan, dekat blok aku ni. Aku depan pintu rumah aku ni tengah tengok depan rumah kau. Tak tahulah ada makcik tua tengah jenguk-jenguk. Kau betul Tini? Itulah dialog antara Kak Yan dan rakannya yang sedang berbual yang dikirimkan dalam kisah yang berlaku di Jurong West Extension. Rakan-rakan MJ12. Kawannya rasa tak sedap hati. Kemudian suami menjawab, Yan, abang rasa kau lebih baik tutup lampu dan kau bukalah surah-surah apa. Pendengar Ria 897, saya tak boleh bacakan beberapa rangkap di sini. Mungkin atas sensitiviti yang harus saya tapis. Tapi kita teruskan. Setelah abang itu berbual, suami pada jiran, mereka berdua masuk dalam rumah. Mereka pun takut. Tutup pintu tapi terjenguk-jenguk dari tingkap ruang tamu. Nenek tua tersebut masih berada depan tingkap rumah Kak Yan dan terjenguk-jenguk dari luar. Kak Yan tak dengar orang ketuk pintu. Tapi bila Kak Yan berdiri depan pintu bilik, katanya, kakak cuba tengoklah kalau ternampak apa-apa pun. Nasib baiklah Kisi, pintu rumah Kak Yan ditutup pada malam itu. Dan katanya lagi, tingkap semua ditutup rapi. Jadi tidak ada cara yang dia boleh lihat dari luar ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara yang sayu. Yang hairan dia tahu nama kakak. Katanya di sini menggunakan nama samaran saja. Misal katalah nama kakak Normah binti Jailani. Bukan nama sebenar dia sebut. Dari luar dapat dengar. Normah binti Jailani, aku tahu kau kat dalam. Buka pintu. Dah berapa kali aku datang, kau tak nak kasih aku masuk. Normah binti Jailani. Pendengar Ria 897 FM. Setelah kejadian malam itu, kakak berhenti dari mendengar rancangan Kisi selama lebih kurang 2 minggu Kisi. Dan kakak tak duduk di rumah selama 2 minggu. Duduk di rumah mak yang terletak di street ... Setelah pulang, dah tak ada lagi makcik yang disebutkan. Tapi dengar-dengar kabar Kisi, mungkin dia adalah penduduk Jurong juga. Tak tahu kenapa kakak yang dipilih untuk diganggunya pada malam tersebut. Sampai sekarang menjadi satu tanda tanya. Kenapa kakak yang diganggu? Kenapa Kisi? Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Rakan MJ12, saya mohon maaf, mungkin ada kisah-kisah ataupun ada beberapa benda yang tak boleh saya ketengahkan, ya. Saya rasa nanti kalau tidak orang akan marah saya pula. Jangan jadikan MJ12 sebagai satu rancangan untuk kita percaya apa jua yang diketengahkan. Ingat, tapi lebih baik kita berwaspada daripada kita terkenal lah. Yang hairan kata akak ni, kenapa dia dipilih untuk diganggu? Kenapa tak jiran sebelah? Kenapa tak kawan dia ditanya? Saya pun tak tahu kenapa sebabnya. Mungkin ada sesuatu agaknya urusan
yang mungkin belum habis, belum selesai. Dan ini berlaku di kawasan Jurong West Extension, gangguan seorang makcik yang hairan bila 2 minggu tak ada rumah, dia tak datang lagi. Tapi mungkin kalau Kak Ian sedang mendengar sekarang ini, dan kalau dia datang dan mengganggu lagi, Kak Ian boleh hubungi saya ataupun kirimkan email pada saya, dan kita bolehlah mungkin sama-sama ketahui lebih lanjut tentang kisah dari Kak Ian sendiri. Terima kasih pada Kak Ian, terima kasih pada anda. Kita teruskan MJ12 dengan kisah penampakan. Apakah yang disebutkan di sini? Ini adalah penampakan makhluk yang dipanggil jenglot. Dan penampakan makhluk jenglot ini bukan di Indonesia. Makhluk jenglot adalah sejenis makhluk yang cukup terkenal di Indonesia, tapi penampakan ini berlaku di Singapura. Bagaimana dan apakah gangguannya akan saya ceritakan, dan berlaku di salah sebuah pusat membeli belah, di salah satu kedai di Singapura, di kawasan tempat orang-orang kita ni suka berbelanja lah. Tak nak sebutkan nama tempatnya lah ya. Nanti akan saya kembali selepas ini. Sebelum saya jawab panggilan anda selepas ini, saya ingin bacakan kiriman email yang saya katakan tadi berlaku di salah sebuah kedai ataupun salah sebuah butik di kawasan tempat orang-orang kita suka berbelanja. Saya tak nak sebutkan nama tempat, juga nama bangunannya. Kenapa saya harus rahsiakan? Mungkin ada tertanya-tanya, kenapa Casey suka cakap Kalau sebut tempatnya tak nak sebut jelas dengan penuh. Mungkin anda tertanya dan mungkin rasa marah, kenapa? Sebabnya kenapa? Saya akan beritahu anda. Sebabnya saya diminta merahsiakan nama tempat. Takut-takut nanti pernah berlaku apabila saya umumkan nama tempat, siap dengan blog, ramai pendengar-pendengar telah pun kunjungi tempat yang disebutkan sehingga membuat kekacauan di kawasan itu pada tengah malam. Jadi inilah antara sebab saya tak nak anda cuba dengar dan percaya, kemudian malam ni juga awak keluar. Jadi ini akan membuat satu kekacauan. Jadi supaya kita semua jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Dan ini juga atas arahan bos saya. Kalau nak kongsi tempat boleh, nama jalan, tapi jangan sebut terperinci alamat tempatnya. Jadi kalau Tampines boleh bilang Tampines, tapi tak boleh bahagian mana tu memang tak boleh lah. Kalau saya tetap bilang, nanti saya kena masuk office. Jadi harap maklum dan terima kasih pada yang bertanya. Kisah yang ini daripada seorang pendengar yang ingin dikenali hanya dengan nama samaran Kak Putri. Katanya di sini, apa khabar Casey? Kabar baik. Kakak adalah seorang pemilik sebuah butik di salah sebuah kawasan. Saya tak nak sebutkanlah, disebutkan di sini. Tempat orang-orang kita suka berbelanja. Sebenarnya Casey, kejadian ini berlaku pada tahun 2002. Masa tu kakak baru saja berniaga dekat kawasan yang kakak sebutkan. Orang-orang di sana biasalah, perniagaan kami benda yang sama. Dan pastinya kalau benda yang sama, banyak sangatlah harus kita harungi. Produk kita mesti yang terbaik, kita harus memberikan servis yang terbaik. Jadi pelanggan-pelanggan akan memilih kita dan akan terus kekal dengan kita. Tapi Casey, ada sebuah butik, kakak tak nak sebutkan namanya, yang kakak rasa tak puas hati dengan kakak. Sebab apa Casey? Mungkin katanya lah yang kakak dengar dari mulut orang, pakaian kakak dengan dia sama. Jadi seolah-olah ni kakak meniru apa dia buat. Tapi Casey, kakak tak tahu pun dia wujud. Kedai dia dengan kedai kakak jauh. Mungkin kakak rasa dia tak puas hati dengan kakak. Waktu tu kan kakak kata baru saja buka kedai. Jadi kakak ni pukul 11 malam masih berada dalam kedai, tapi kedai dah tutup. Kakak masih dalam kedai seorang diri, sedang buat stock check, sedang gantung baju. Tiba-tiba kakak dengar macam ada benda lalu tolak plastik-plastik yang kakak dah bersepahkan atas lantai kedai kakak. Rakan MJ12, kata Kak Putri, bila kakak dengar macam ada benda ataupun orang lari, kakak toleh pada mulanya tak nampak apa-apa. Setelah beberapa kali, kakak nampak Casey laju. Pada mulanya fikirkan kucing sebab bentuknya kecil.
Dia lari sembunyi di belakang almari pantry dalam kedai kakak. Kakak pun keluarkan penyapu nak halau kucing tu keluar. Kakak buka grill pada kedai kakak. Bila tolak grill naik ke atas, kakak pun ambil sapu. Pus. Perlahan-lahan kakak menghampiri almari pantry yang kecil. Kakak tarik perlahan-lahan almari tersebut. Pendengar Ria 897. Apa yang kakak nampak cukup menakutkan. Di belakang pantry, almari pantry, terbaringnya sejenis patung sebesar telapak tangan warna hitam dengan rambut yang panjang 3 hingga 4 kali lebih panjang dari badan patung itu. Kakak tolak dengan sapu, dia keras, tak bergerak. Adakah itu makhluk yang lari di belakang? Mungkin ada sesuatu nak tunjukkan pada kakak. Tolak lagi makhluk tu Kisi. Dah keras tak bergerak macam anak patung. Kakak rasa takut. Kakak ingat lagi kakak panggil seorang security guard yang duduk di bawah bangunan tersebut. Dia naik ke atas. Waktu kami berdua naik sedang berbual. Dia tanya nampak apa? Tak tahulah bang, saya nampak patung ni bang, seram bang. Tolong saya bang. Dia naik dengan kakak. Bila sampai kedai, kakak tolak grill naik atas, pergi belakang almari, benda tu dah hilang Kisi. Kisi, kakak tak bohong. Security tu tanya, mana benda tu? Bang, tadi saya nampak ke belakang ni bang. Astaghfirullahalazim, tak apalah. Macam ini, awak tutup kedai. Nanti saya tengok apa saya boleh buat. Kisi, kedai kakak berselerak. 5 hari kakak tak buka kedai kerana takut. Kedai macam itulah, tak bersih, masih bersipah dengan sampah. Pendengar Ria 897, setelah berbincang berunding dengan suami mengatakan jangan kita putus asa. Kalau orang cuba membuat kita jangan menyerah. Oleh kerana itu, kakak pun menggajikan 2 anak saudara untuk menjaga kedai. Kakak juga telah pun menjemput seorang ustaz untuk datang dan tengokkan kedai dan mungkin boleh memberikan sedikit bantuan. Alhamdulillah Kisi. Sejak malam itu, sejak kakak dapatkan 2 bantuan anak saudara yang bekerja sambilan dan dengan bantuan seorang ustaz, meniaga kakak taklah sehebat mana pun, tapi dapat bertahan hingga ke hari ini. Terima kasih dari Kak Putri, pemilik butik ... di Singapura. Selamat tengah malam. Baik saudara, memandangkan esok cuti, saya akan jemput anda di menghubungi saya segera di 669-11897 dan kerjasama anda amat saya hargailah. Kalau boleh yang nak hubungi saya tu biar yang ingin bercerita dan kisah anda tu biar jelas, jangan berbisik-bisik. Satu, radio di belakang tu dimatikan. Jauhkan diri anda dari radio dan matikan radio anda supaya anda tidak terganggu bila bercerita, berkongsi pengalaman anda. Dan yang nak cerita tu boleh sekarang telefon saya. Sementara itu ada beberapa SMS baru masuk ni daripada Is, katanya, salam Kisi, cerita tentang rumah di Jurong. 2 minggu lalu rumah kekasih saya pun ada makcik ketuk-ketuk pukul 4 pagi dan dalam rumah ada bayi baru 4 hari dilahirkan. Mungkin makcik yang sama ataupun nenek yang sama agaknya, kata beliau. Is. Yang ini daripada Rahim Ghazali. Rahim Ghazali kata, apa khabar Kisi? Tentang kawasan Jurong West tu saya juga pernah dengar, tapi perkara ini berlaku setahun yang lalu. Rumah adik ipar saya Kisi, malam-malam hari dia katanya telefon kakaknya iaitu isteri saya. Waktu tu dia baru melahirkan dan katanya di sini suaminya bertugas malam. Jadi bila dia terdengar ada orang ketuk lah sedang nyenyak tidur dengan anaknya, dia pun bangun. Bila dia bangun sampai depan pintu rumah, katanya dia buka pintu. Ada seorang makcik diceritakan beliau kepada isteri saya iaitu kakaknya.
Katanya di sini, apa ni, ceritakan, katanya di sini, makcik itu seolah-olah berdiri dan dia tanya, nak ada air tak? Dia kata, oh okey. Saya ingatkan apa dialognya, nak ada air tak? Makcik haus lah. Jadi adik ipar saya mungkin tak fikir yang bukan-bukan lah. Dia kata, sekejap cik Dia pun masuk ke dapur untuk ambil segelas air, berikan pada makcik tersebut. Bila sampai depan pintu, dia macam ternampak sesuatu sedang berdiri di belakang makcik itu. Apabila dia ternampak, ada seorang perempuan sedang berdiri, tetapi seolah-olah dikepung ataupun disembunyikan oleh makcik tersebut. Dan dia perasan tangan makcik sebelah kiri di belakang, dan makcik itu seolah-olah dalam keadaan terbungkuk. Dia rasa syakwa sangka dan curiga. Sepanjang perjalanan dia baca. Secara tidak langsung bila dia baca, dia membaca air yang dia pegang. Dia tak perasan. Sampai depan pintu, dia berikan makcik tu minum. Makcik tu baru nak minum, dia tengok air tu. Saya tak nak air yang ni. Air yang ni awak dah baca. Terperanjat. Terus makcik tu jalan. Tapi belakangnya tak ada sesiapa. Setelah kejadian itu, malam tu juga telefon isteri. Suruh isteri saya turun temankan dia. Saya hantar, nasib baik rumah kami tak jauh. Dan isteri saya temankan dia setiap kali bila suami bertugas shift malam. Sampailah anaknya berusia 1 tahun genap. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. 669-11897. Selamat tengah malam, Jun, apa khabar? Baik. Ni buat panggilan dari mana ni? Dari Bukit Batu. Dan pengalaman Jun yang nak ketengahkan, ini tentang apa ni? Kisah rumah sendiri. Rumah sekarang ni yang anda duduk ni lah? Ya, saya. Kisah tentang apa? Silakan. Okey, kisahnya terjadi waktu tu malam Jumaat. Anak baby ni dia suka kacau baby tau. Kalau macam diri seorang-seorang, dia suka sisi kan. Berapa usia anak anda? 26 tahun. Okey. Jadi bila waktu tu malam Jumaat, suami kat hall tengah tengok TV. Habis pintu terbuka. Baby cakap, tutup pintu abang, dah malam lah. Habis baby tu masuk dalam solat dulu. Lepas tu baby duduk dapur. Habis suami pun masuk bilik, dia solat. Habis hall lampu hall dia offkan tau. Habis baby duduk kat dapur seorang-seorang. Habis dengar dalam 15 minit tu dengar ada orang speak tau. Habis lagi tu baby pun cakap lah, Roy, bagi nama anak lah, Roy, kenapa kat macam mama ni? Dia macam itu lah. Dah makan belum? Dia diam tau, dia tak cakap. Habis lepas tu dia speak lagi tau. Habis baby pun dia habis kebetulan suami pun keluar daripada bilik. Dia cakap apa tau? Awak cakap dengan siapa? Dia cakap dengan anak lah. Mana ada anak awak? Dia cakap, anak awak belum balik. Baby tak puas hati. Baby pergi kat hall, baby tengok, memang tak ada Casey. Habis selang 2 hari tu, kali baby tidur waktu tu pagi, dalam 4:30 pagi, bunyi jam lonceng. Baby bangun, buka lampu, dan baby baring lah. Tapi kebetulan baru dalam 5 minit gitu, macam nak terlena gitu. Di kaki baby kena tarik tu. Kena tarik, baby rasa macam kira tangan bayi tau, macam budak kecil. Habis baby cuba nak ronta, nak baca surah, tak dapat tau, macam terkunci kan. Kebetulan baby punya handphone tu ada bunyi surah ayat kursi. Bila dah bunyi, benda tu kali dia hilang. Tu baby pun tak tahu apa benda tu yang tarik kaki baby. Sampai baby tak boleh baca tau, nak baca surah pun tak boleh. Selangkan dalam beberapa hari lagi, kena lagi kat belakang pintu ada orang tegur. Belakang pintu dalam bilik ke dalam ruang tamu? Dalam bilik. Baby waktu tu 10 pagi. Kali baby ingat apa benda tu kat belakang pintu baby ingat ada barang lah. Baby pun cuba nak capai. Sekali kena tegur lah baby. Kena tegur kasi suara macam suara lelaki lah. Dia tegur baby. Baby cakap terperanjat. Baby cakap, siapa ni tu benda tu macam lari lah. Dia lari terus gaib lah. Terus baby panggil adik ipar lah. Biar adik ipar cakap, kenapa merinding bulu tongkok saya, dia cakap. Baby cakap, tolong tengok kat belakang pintu, takut lah.
Itulah kisah Bibi. Terima kasih Bibi ya. Okey, sama. Kembali, itu dia pengalaman daripada pendengar kita. Bibi Jun berkongsi pengalaman yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini daripada kiriman SMS dengan kodnya Kelab KLUB. Kisah misteri anda. Yang dihantarkan kepada saya dengan kodnya Kelab daripada Encik Roslan. Kata Cik Roslan di sini, apa khabar Casey? Apa khabar semua pendengar misteri jam 12? Casey, 2 minggu yang lalu saya dengan isteri saya masuk hutan dekat tempat Casey bertugas, iaitu hutan di MacRitchie. Casey mesti tertanya kenapa kami suami isteri masuk. Sebenarnya bukan saya dengan isteri. Saya, isteri dengan seorang pakar masuk dalam hutan MacRitchie. Ini kerana anak saudara saya sebenarnya telah pun pergi ke tempat itu bersama dengan kekasihnya. Jadi kakak saya ni minta bantuan. Kerana setelah mungkin mereka balik dari tempat itu, anaknya hampir setiap malam, bermula dari maghrib sampailah sebelum azan subuh, akan tak tentu arah seolah-olah dirasuk. Pada mulanya, dia akan duduk diam, tak layan. Bila ibunya panggil suruh solat, dia akan buat bodoh. Dan Casey, barulah dia akan tunjuk tanda-tanda. Dia menangis, kadang-kala dia ketawa, kadang-kala dia akan duduk dan termenung, tak gerak-gerak. Antara perkara yang paling menakutkan adalah bila ibunya suruh pergi solat, dia akan terus menjadi violent ataupun cuba mencederakan ibunya. Dari situlah ibunya telah pun menghubungi saya dengan juga isteri saya. Kami memang rapat. Memang katanya dia tidak ada suami sebab berpisah dengan suaminya, jadi tinggal bersama dengan anak, 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang anak gadis. Jadi akhirnya dibawa jumpa pakar. Pakar dipendekkan cerita, kata Cik Roslan, dapat berhubung ataupun berbual, berbicara dengan makhluk yang merasuk. Lama Casey nak pujuk, nak tanya di manakah tempatnya, akhirnya dia dedahkan. Dan kami ke sana. Casey nak tahu tak, bila berada di sana, dalam beg anak saudara saya, kata Encik Roslan, terdapat sejenis sekuntum bunga. Yang anehnya, bunga tu dipetik beberapa hari yang lalu. Kalau bunga dipetik beberapa hari yang lalu, pastinya kalau simpan dalam beg, bunga akan jadi layu. Betul tak, Casey? Tapi yang buat kami semua terkejut, bila bongkar beg, anak saudara terperanjat nampak sekuntum bunga yang tak layu-layu. Bunga tu dikatakan harus dikembalikan tempat asal. Jadi saya, pakar dengan isteri, ibu dengan anak saudara tak ikut sebab tidak dibenarkan. Pergilah ke tempat tu. Casey, lebih kurang sejam nak cari tempat tu. Bukan senang, Casey. Jadi cari, nasib baiklah pakar tu menggunakan sejenis pendulum yang dipegang. Setiap sudut kita sampai, dia akan cuba baca sesuatu, dan kalau benda tu bergoyang kuat, katanya barulah dapat tahu itulah tempatnya. Dan akhirnya jumpa. Kami pun letak balik bunga di tempat yang anak saudara saya ambil. Barulah dia beransur pulih. Kemudian Casey berbakul-bakul, pasangan kekasih kena marah. Sejak hari itulah, dia kena grounded. Ibu tak kasih keluar selepas waktu maghrib. Dan dia pun akur, ikut dengan kata ibu. Tapi tak tahulah sampai bila, Casey. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih pada Cik Roslan. Dan saya minta kerjasama lah pada pendengar-pendengar yang kirimkan mesej kepada saya. Jangan terlampau banyak gunakan shorthand lah. Sebab saya nak baca pun susah, tersekat-sekat dibuatnya di sini. Terima kasih pada Cik Roslan. Kisah yang menarik, tapi kalau dapat kirimkan lebih sempurna tu lebih senang, mudah untuk saya baca. Baik, sekarang kita ke hujung talian bersama dengan seorang lagi teman pendengar kita. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello?
Baru saya katakan kalau ingin hubungi saya, tolong matikan radio di belakang. Kan? Jadi boleh anda hubungi saya di 669-11897. Baik, pendengar Ria 897. Jadi kalau kita pergi satu berdua-duaan macam mana lah dua-dua ni boleh masuk hutan Mekreci tu Tak faham betul Baik, ambil sesuatu bukan milik kita. Ini pun satu topik yang baik ni. Kalau kita jumpa dalam hutan ke, nampak mungkin cendawan yang cute, cantik betul lah bunga ni, petik sembarangan. Adakah kita salah berbuat? Dari segi undang-undang memang tak boleh petik. Buah-buahan pun kalau ditanam oleh pihak berkuasa, kalau kita petik kena saman. Ini kan pula bunga bukan milik kita, main petik sembarang, kan dah ikut balik, satu hal lagi. Baik, hello, selamat tengah malam. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Saya Johari. Johari, sedang memandu sekarang ni? Macam mana tahu? Biasalah, saya ni ahli nujum. Berada di mana sekarang ni, Cik Johari? Saya berada di Woodlands. Dan pengalaman Johari tentang apa ni? Okey, ini pengalaman dulu waktu saya masa sekolah lah. Saya dengan sekarang ni dah jadi isteri saya lah. Ya, saya. Dengan kawan saya. Kita daripada rumah ibu saya di Bedok. Kita mau ke chalet lah, ke Pasir Ris. Jadi ketiga-tiga kami berangkat daripada rumah ibu saya. Jadi dulu kalau Jesse tahu lift dia tak berhenti semua tingkat lah. Dia berhenti 12, 7 dengan 1. Jadi kita pun turun lift lah. Jadi bila kita turun lift, kita bertiga berbual macam biasa, berbual. Tapi saya melihat ke dalam lift yang isteri saya dengan kawan saya melihat ke arah pintu lift lah. Jadi bila kita turun, rumah ibu saya tingkat 13. Jadi kita turun sampai tingkat 1. Jadi bila dia buka tingkat 7, saya masih continue berbual. Tapi kawan saya dengan isteri saya ni diam. Macam terpegun. Saya pun macam, saya ingat ada orang nak masuk kan, masa pintu buka. Jadi saya pun ke tepi. Tak ada orang. Jadi saya berbual, tapi dua-dua masih diam. Jadi saya pun tekan close lah. Jadi bila saya tekan close, saya berbual macam biasa pun masih dua-dua diam. Jadi saya pun buat bodoh lah. Agaknya dah tak ada topik kan barangkali kan. Jadi naik bas. Bila naik bas pergi ke chalet tu, dah on the way, isteri saya cakap dengan kawan saya, kau nampak tak apa tadi kau nampak? Dia kata nampak. Saya tanya apa? Kat mana kau nampak? Apa benda yang kau nampak? Dia kata tadi waktu kita turun lift dekat tangga tu ada perempuan duduk. Kan rambut panjang lah, baju putih semua. Jadi saya tanya dia, yang korang diam tu korang ternampak lah. Dia kata dia kata kita pun tak tahu nak cakap apa, dah terpegun lah, dah tak tahu nak buat apa. Jadi nasib baik kau tutup lift. Dia cakap saya. Jadi saya kata tapi takkan dia tak ikut kita lah ke chalet. Saya cakap gitu. Jadi on the way dah sampai chalet, dah kat Pasir kan. Dekat dulu yang mana tu, ya chalet sekarang ni, apa tak nama dia, saya lupa, Toronto East dekat kita dah sampai kat chalet, kita jumpa kawan. Terus dah sampai tempat kawan, kita pergi dekat tepi macam buai-buai gitulah untuk relax sekejap. Kebetulan tengah berbual, isteri saya cakap saya, lagi baik kita duduk dalam chalet lah, pasal agaknya benda ni ikut, pasal dia ternampak bayang-bayang di tepi-tepi sana. Jadi saya cakap okey lah, kalau macam itu saya agaknya lagi bagus kita balik lah. Daripada kita duduk kat chalet, benda lain nanti keluar. Saya cakap okay, kita pulang. Itulah pengalaman saya ke sini. Ya, terima kasih kepada anda. Selamat mandu. Baik, pendengar Ria 897 FM boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah-kisah yang saya terima berikut ini daripada Ashirin. Katanya, Ashirin, apa khabar KC? Khabar baik. Saya ingin bercerita satu peristiwa yang menyeramkan. Saya ingat satu kisah pengalaman saya. Pernah saya berbual dengan seorang makcik yang naik lift sama dengan saya. Untuk pengetahuan KC, saya tinggal di salah sebuah kawasan dekat Kalang Baru. Rumah saya ni di tingkat 6. Saya masuk lift, tiba-tiba ternampak seorang makcik sedang berjalan menuju ke arah lift. Saya pun tekang butan balik, pintu lift terbuka.
Bila makcik tu jalan perlahan-lahan, dia pun masuk ke dalam lift. Dia senyum dekat saya, dia tanya terima kasih. Saya pun tanya, makcik tingkat berapa? Dia kata tingkat 6. Oh, samalah kita. Saya pun ajak berbual. Tanyalah makcik tu tinggal sini dah berapa lama, jarang nampak. Dia kata dia datang nak tengok anak dia. Sebab dia jarang duduk sini, dia duduk dengan anak satu lagi. Kisi, panjang saya berbual. Lama kami berbual dengan makcik. Betul Kisi? Saya rasa, kata Ashirin, saya berbual dengan makcik ni. Saya dah tahu makcik ni duduk dengan anak mana dan siapa nama anaknya, tinggal mana. Rupa-rupanya adalah ibu kepada jiran saya, tapi unit sebelah ujung lah. Saya, kalau kita naik tangga, lazimnya saya balik, saya akan belok sebelah kiri. Dan rumah jiran yang disebutkan adalah tangga tapi sebelah kanan. Jadi bual punya bual, kita bercakap, kita bertanya khabar, saya tanya dan sebagainya. Dia pun ceritalah dia ada penyakit lah, itulah. Saya pun cakap ibu saya pun sama, kencing manis, darah tinggi, biasalah sakit orang Melayu. Dia pun kata gitu. Jadi saya sedang berbual dengan dia, kata Ashirin, saya terperasan, dalam hati bercakap ni lama pula tak sampai-sampai tingkat 6. Banyak saya tanya soalan. Kemudian makcik tu pun ajak bual. Dia tanya, kenapa? Tak cik, saya rasa macam lift ni tak sampai-sampai pula. Ya ke? Entah macam mana, setelah beberapa saat saya tegur, baru pintu lift terbuka. Saya jalan keluar. Makcik tu pun ikut saya dari belakang jalan keluar. Dia jalan pelan lah sebab kakinya sakit. Saya tanya, cik nak saya bantu? Tak apa. Anak balik dulu, nanti cik pelan-pelan sampai rumah. Yalah. Jadi kata pendengar kita ni, saya pun Ashirin kata pulang ke rumah lah. Buka pintu, masuk dalam, mandi dan sebagainya. Beberapa hari kemudian saya nampak jiran sebelah ujung. Jadi saya tanya dia, mak awak apa khabar, sihat? Dia tengok saya. Mak saya? Mak awak, semalam baru saya berbual dengan dia. Katanya, beberapa hari lalu baru saya berbual dengan dia, kata Ashirin kepada jirannya itu. Kemudian jiran tu tanya, beberapa hari? Saya rasa awak salah orang tak? Awak kan yang tinggal blok unit ujung. Ya, saya baru berbual dengan mak awak. Dia ulang lagi, mak saya tak ada kat sini. Mak saya dalam hospital, ICU, sakit tenat. Astaghfirullahalazim. Awak biar betul. Kisi saya tak percaya. Saya kata saya nak jumpa maknya juga. Jadi, pada hujung minggu tu, saya dengan ibu saya pergi menziarah makcik yang sakit. Sama Kisi, wajah makcik yang saya nampak dalam lift, tak terkata saya dibuatnya. Sejak malam tu, sejak hari yang disebutkan, saya mula rapat dengan jiran ujung. Kami mula berbual, bertegur siapa, sampailah ke saat ini. Terima kasih Casey dari Ashirin, peminat rancangan misteri jam 12. Wah, peringkat jam 12, cuba anda bayangkan mereka, khususnya Ashirin dan juga makcik ni berbual. Masuk lift dia tahan lift tu, makcik tu masuk, dia cakap, sempat tanya duduk dengan anak mana, makcik ni dah tahu sakit dan sebagainya. Begitu lama rasakan, tapi lift tu tak sampai-sampai, sampai dia tegur, cik, lift ni tak sampai macam lama. Baru pintu lift terbuka. Bagaimana? Sekarang ini kalau anda nak balik rumah, sedang naik lift, datang seorang makcik ke, seorang perempuan muda rambut panjang, dari jauh sedang berjalan, adakah anda akan tekan butang lift, tunggu budak tu masuk, makcik tu masuk, ataupun tak apalah, kirim salam? Bagaimana pendengar Ria 897? Rupa-rupanya ibu pada jiran yang ujung tu sakit tenat di hospital. Dan bila mereka menziarahi orang yang sakit, barulah dapat tahu makcik tu sama. Dan itu adalah satu perkara yang benar, kata beliau. Dan kisahnya diteruskan dalam rancangan MJ12. Mungkin ada baiknya lah kita digalakkan untuk menziarahi orang yang meninggal, orang yang sakit di hospital, supaya ia mengingatkan kita bahawasanya satu hari nanti kita juga akan kembali kepadanya. Ada yang siapa lagi yang sedang bersama kita? Antaranya Watashi Azhar San. Nama Jepun pula. Tengok muka Melayu.
Ya, terima kasih Watashi Azharsan. Ada yang juga sedang mendengar Danny Bryce. Nampaknya gambar dia. Ini gambar belakang badan awak ke ni, Danny Bryce. Aiskrim 20 sen macam biasa kita main VJ untuk malam ni. Jadi nak tanya lagu, tanyalah Aiskrim 20 sen sebab dia expert Ami JB juga sedang memantau Misteri Jam 12. Azhar Rose, Kamaria binti Omar, siapa lagi? Rasman Sukimin, Rahim Osman, Aiki Jufri, ya, Ida Nerina Talib, Pang Noti Love, juga Ria Yani juga sedang memantau siaran Ria. Sambil tu di Facebook Ria, Juliana Darling, Nelly Furtado, nama dia Nelly Furtado, Yuzairi Ai, dan yang lain-lain lah yang sedang berada di Facebook saya pula, antaranya Anci Yamashita, Saidatina Abdul Rahim, Dewi Hariona, Dewi Bulan, Abang Drama, Abang Drama pula, Abang Dharma, betul Henry Tiang Nusun, macam itulah. Dan awal tadi saya nak kongsi sedikit berita tentang ialah perkembangan teknologi. Saya macam ada terpandang sesuatu di internet. Sekarang ini pihak Google sedang berusaha untuk menghasilkan satu kacamata yang dipanggil Google Glasses. Di mana kalau anda menggunakan Google Glasses ini, anda boleh bila anda pandang pada langit, anda akan ada keluar lah informasi tentang cuaca. Bila anda pandang mungkin pada satu sudut ni boleh berbual dengan kawan anda di chatting lah, boleh hantar message dengan anda berbual saja, ia akan hantar dan sebagainya. Satu perkara yang menarik Google Glasses. Okey, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri. Terima kasih bagi anda yang sudi berkongsi pengalaman anda. Anda hubungi saya sekarang 669-11897. Sekali lagi saya minta saya ingin nasihatkan anda, kalau ingin hubungi saya tolonglah jangan macam tadi itu. Saya baru dapat satu pemanggil, seorang kakak ni kata tak nak ke udara, dia segan nak cerita. Jadi macam mana ni? Takkan saya nak tunggu bukan saya tak nak dengar, saya mohon maaf dahulu. Saya nak dengar kisah anda, memang suka dengar. Tapi ada baiknya anda ke udara berkongsi pengalaman. Tapi mungkin kalau anda belum bersedia, takut orang kenal suara sebab ini melibatkan mungkin cerita dengan melibatkan keluarga, anda boleh email pada saya. Alamat emailnya misterijam12@gmail.com, misterijam12@gmail.com, ataupun hantarkan sekali ke ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg. Okey, apa ni, Iskandar Arifin kata saya jangan lupa ke si. Dia pun nak kena sebut nama Okey, Iskandar Arifin sedang memantau siaran Misteri Jam 12 bersama dengan saya. Harap-harap yang nak telefon yang bersedia untuk bercerita. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Casey. Ya, siapa bercakap ni? Ni Liha cakap. Buat panggilan dari mana, Liha? Sekarang berada di rumah di Bukit Merah. Bukit Merah. Okey, Liha, kisah anda tentang apa? Silakan. Okey, ni kisah saya beberapa tahun yang lepas. Waktu tu saya bersama dengan bekas suami yang pertama lah. Dan waktu tu saya tinggal di Buli, rumah arwah bapa mentua saya. Dan waktu tu saya boleh katakan saya ibarat terkena sampuk. Sampuk dengan makhluk hitam lah. Dan benda ni boleh katakan besar tinggi. Selama 2 minggu saya tak bersama dengan suami. Saya tak tidur sekatil semua lah. Tak bersama suami lah. Kami tidur berasingan untuk 2 minggu. Dan hari-hari boleh katakan bergaduh apa semua kan. Jadi saya rasa macam ganja. Apa pasal dengan saya? Setiap kali waktu maghrib, saya rasa badan saya terus panas. Macam boleh katakan demam satu badan, boleh katakan panas terus lah. Dengan tiba-tiba demam panas satu semua. Waktu siang tak ada apa-apa. Bila malam aja mesti ada macam penyakit demam ni lah. Lepas maghrib, waktu nak dekat maghrib, benda tu terus datang. Macam kisah anak saudara Cik Roslan tadi lah Ya, saya. Jadi apakah mungkin langkah anda selanjutnya? Langkah saya waktu tu, bekas suami saya ada nasihatkan supaya cuba cari orang untuk berubat. Tapi Alhamdulillah waktu tu dapat juga jiran pakcik sebelah suami saya. Kami pergi berubat lah selama 3 hari tu. Jadi benda ni memang tak dapat terima untuk keluar daripada badan saya waktu pada mulanya. Tapi makcik yang ubatkan saya tu Alhamdulillah dia berhasil keluarkan. Dan lepas tu terus tak ada apa-apa lagi lah. Tapi dia kasih sema untuk rumah apa semua. Dia bilang mungkin pasal benda ni nak ikutkan dia nak kena pada orang lain, tapi terkena pada saya. Jadi setelah berubat tu anda dah beransur pulih, dah sekarang dah okey lah?
Alhamdulillah, Tuhan Supli. Jadi bila anda kata selepas maghrib tu badan anda panas, anda masih sedar lah. Cuma keadaan badan tu tak menentu lah. Ya, saya. Terus boleh katakan tubuh badan saya terus lemah lah. Okey. Terus lemah. Jadi waktu nak dekat maghrib tu kan dah start pakai baju sejuk apa semua, dah berselubung dengan kain selimut. Jadi bila suami saya balik, suami saya tanya, kenapa dengan awak? Saya cakap saya tak tahu pula, nanti badan saya tu panas. Padahal siang hari tak ada apa-apa, pergi kerja macam biasa kan. Dah ketawa dengan kawan-kawan, tiba-tiba balik dia macam gitu. Jadi untuk 2 minggu tu memang saya tak boleh tidur dengan suami, panas. Boleh katakan bilik yang saya tidur, bilik dengan suami saya tu dekat panas. Rumah terus panas. Bila suami saya pegang tembok, memang panas rabaknya. Jadi saya macam tak tahu apa nak bikin. Sebenarnya suami saya tahu cara dia. Jadi dia bawa saya pergi berubat untuk 3 hari tu. Alhamdulillah semuanya beransur pulih lah. Baru lepas tu saya dapat berbaik semula dengan suami. Ya, satu pengalaman yang menarik. Terima kasih. Okay, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya suka dengan pendengar-pendengar yang cerita jelas suaranya, suaranya jelas dan radio dimatikan di belakang tu supaya tidak terganggu. Tahniah dan syabas, terima kasih atas kerjasama anda. 669-11897. Yang ini datangnya daripada seorang pelajar, saya rasa namanya Shikin, kata Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abang Casey, nama saya Shikin. Saya seorang pelajar dari sekolah menengah. Tak nak saya sebutkan nama sekolah menengah anda, tapi saya boleh sebutkan di kawasan mana lah. Dari sekolah menengah di salah sebuah sekolah di kawasan Tampines. Jadi katanya di sini saya pernah ada school camp. Dan bila school camp harus bermalam di sekolah untuk 1 malam saja. Jadi ini katanya school camp itu bermula pada hari Sabtu. Hari Sabtu sekitar pukul 8 pagi kita kena report. Dan bermalam 1 malam di sekolah. Dan pulang pada keesokan harinya merupakan hari Ahad pukul 2 petang. Kisah yang ingin saya ceritakan, bila masuknya pukul 12.30 malam, kita ada satu sesi cerita hantu. Tapi dalam bahasa Inggeris. Campfire dengan spooky stories. Jadi kita ramai-ramai lah duduk bulatan dan tengah-tengah merupakan campfire yang dihidupkan, kata Shikin. Yang mula bercerita adalah yang mula bercerita adalah cikgu lah kami. Mulakan kisah pengalaman ketika dia masih kecil. Setelah lebih kurang setengah jam, semua seronok Casey bercerita kerana kita menggunakan satu speaker kecil dengan mikrofon. Jadi bila cerita semua boleh dengar. Sambil bercerita tu tiba-tiba kata Shikin, saya nak ke tandas. Jadi saya minta izin dengan cikgu. Jadi cikgu saya benarkan. Dan saya ajak rakan-rakan yang lain, semua tak nak. Semua tak nak pergi. Sebab mereka kata nak dengar cerita seram dan ada pula yang takut. Saya dah tak tahan ni Casey. Jadi cikgu sampaikan arah seorang pelajar untuk ikutkan saya. Tetapi pelajar tu tetap tak nak. Dan apa nak buat Casey? Saya pergilah seorang, kata Shikin. Tandas dengan tempat kami berkelah tidak begitu jauh. Dalam perjalanan, sedang jalan, saya toleh belakang. Tengok mereka sedang bercerita. Saya rasa macam miss lah. Sebab terlepas nak dengar banyak cerita ni. Jadi saya pun jalan makin laju. Sampai dalam tandas, saya pun masuk salah satu kubikel. Kemudian setelah saya lepaskan hajat, saya keluar cuci tangan. Bila saya keluar cuci tangan, ada satu kubikel. Secara serentak saya keluar, saya nampak ada orang masuk. Jadi saya cuci tangan, saya pun kata, hello, who's there? Tak jawab, tak menyaut. Tak apalah, saya bilas tangan saya, letak sabun dah dikeringkan. Saya cari tisu. Kemudian teringat pula dalam tandas tu ada toilet roll. Saya patah balik. Masuk dalam tandas, tarik toilet roll, nak lapkan tangan saya kering. Saya keluar balik dari kubikel, ternampak rakan Cina saya dalam tandas tersebut sedang nak cuci tangan. Kemudian saya tanya, why never want to go toilet with me? Saya tanya dia. Dia diam, tak layan saya. Tak apalah, saya jalan. Sedang saya jalan, Casey dan pendengar Ria 897 FM, saya nampak budak Cina yang tadi saya nampak dalam tandas sedang berjalan menuju ke arah saya dengan kawan baiknya. Mereka berdua jalan menghampiri tandas. Saya terperanjat. Saya tengok belakang, saya tengok mereka. Mereka pun pandang saya. Mereka tanya, not scared lah go alone? Saya diam saja, terus jalan sampai depan campfire. Saya duduk. Kemudian cikgu saya ni tak tahulah, dia tanya, how? Shikin, you got any story to share?
Saya teringat pengalaman saya awal tadi yang berlaku. Saya pun ceritakan. Sebab itulah malam tu tak ada seorang pelajar pun berani pergi tandas seorang diri, termasuk saya. Ramai-ramai kisi, paling sikit 5 orang pergi tandas. Dia temankan dia, dia temankan dia. Terima kasih Abang Casey dan selamat tengah malam dari Shikin. Sekolah menengah ... tak nak saya sebutkan. Pendengar Ria 897 FM. Berikut ini adalah sebuah kisah ingin saya ceritakan. Datangnya kiriman email dari seorang pendengar yang bernama Lat. Dan pengalaman Lat ini, beliau adalah seorang pendengar dari seberang. Kata Lat, apa khabar Kisi? Saya peminat rancangan MJ12 dan saya mengenali rancangan Kisi melalui seorang rakan yang pernah bertugas di Singapura. Tapi sebelum tu bila dia beritahu pun saya hanya dengar sekali dua. Dan kemudian terus terpikat dengan rancangan ini apabila saya mengikuti rancangan ini di saluran YouTube. Kali ini saya ingin berkongsi, kata Lat, kisah peristiwa yang berlaku di rumah saya. Pengalaman saya ini, Casey, berlaku di rumah saya di zon, siap dengan alamat semua, tak perlulah saya sebutkan. Tapi kampungnya terletak di kawasan mana? Ini berlaku di kawasan rumahnya di Kedah. Saya ni adalah seorang pelajar dari sebuah universiti. Dan pada waktu-waktu cuti yang panjang, saya akan balik kampung. Waktu saya balik kampung itulah ketika kejadian ini berlaku. Ibu dengan ayah saya tidak ada. Mereka berdua telah pun pergi menunaikan ibadah haji. Pendengar-pendengar Ria 897, kata Lat, jadi bila mereka dah berangkat pergi haji, saya duduk dalam rumah tu seorang diri. Sebabnya apa? Saya ada seorang kakak yang dah berumah tangga, yang dah pun berpindah duduk di bandar di Kuala Lumpur. Bila balik tu, saya seorang lah dalam sebuah rumah kampung yang jarang saya pulang kerana saya sekarang ketika itu berada di universiti dan duduk di sebuah asrama berdekatan dengan uni saya. Jadi kata Lat, waktu malam ketika saya bangun, kerana saya ni suka bangun malam, kadang-kala lapar nak makan, saya ni jalanlah masuk ke dapur. Sedang saya bancuh air Milo untuk minum dan ambil biskut untuk dicecah, tiba-tiba saya terdengar sesuatu. Bila saya sedang naik tangga dari belakang dapur, dekat tingkap bahagian ruang tamu, ada bunyi ketukan beberapa kali. Saya perhatikan, kemudian tak ada apa-apa benda yang menyusuli ketukan tersebut. Saya pun jalan dan duduk di ruang tamu di atas kerusi. Saya pun hidupkan televisyen dan menontonlah apa-apa cerita yang ditayangkan. Sedang saya duduk sambil cecah biskut makan, saya terdengar lagi bunyi sesuatu yang menakutkan. Pendengar Ria 897, sekarang ini saya ingin anda bayangkan, Lat dalam sebuah rumah kampung, beliau seorang diri, waktu tu 1 lebih pagi sedang makan. Mungkin di ruang tamu tu ada beberapa tingkap yang terbuka luas. Mungkin rumah Lat jenis yang bawahnya ada kolong. Sebab dikatakan di sini dalam ceritanya, dia naik tangga dari dapur. Mungkin dapur di belakang rumah tu bahagian bawah dan rumahnya bahagian atas. Mungkin macam itulah. Sekarang anda bayangkan, Lat kata sedang dia duduk makan biskut, cecah dengan minuman yang dia bancuh awal tadi. Apa yang berlaku? Sebelum ni saya dengar bunyi ketukan dan ada bunyi-bunyi yang lain dekat tingkap yang sama. Saya dengar, Casey, macam orang beri salam, tapi saya rasa tak mungkin ada makhluk beri salam macam tu. Pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum. Saya toleh dekat tingkap, meremang bulu rumah saya, Kisi. Assalamualaikum.
Saya bangun, saya tinggalkan minuman, saya tutup semua tingkap. Kecuali tingkap yang ada bunyi. Dia senyap. Terus saya lari masuk dalam bilik, tutup pintu, tutup tingkap bilik. Sepanjang malam, saya duduk terperangkap dalam bilik. Handset saya, kata beliau di sini, mungkin telefon bimbitnya lah ya. Katanya handset saya tertinggal dekat luar atas meja. Sekarang kalau saya nak keluar, saya kena lalu depan tingkap yang sama. Tak berani Casey saya nak keluar. Sejak malam tu yang saya kena ganggu, dan malam tu juga ibu dengan bapa saya baru berangkat pergi Tanah Suci. Saya panggillah seorang sahabat saya untuk temankan saya. Malam-malam mendatang sampailah saya balik ke asrama saya. Terima kasih Casey dari pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Kedah di Malaysia. Selamat tengah malam Casey. Pendengar Ria 897, anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897 dan pastinya kisah-kisah anda akan saya terus ketengahkan dalam rancangan MJ12. Baik, hello Ria, siapa di sana tu? Hello, siapa tu? Hello, siapa ni? Ya, Cik, ada apa, Cik? Nak telefon saya, ada kisah? Ya, saya. Apa dia? Ya, saya. Ada cerita tak, Cik Mina? Ya, tak apa. Terima kasih, makcik, Mohon maaf lah. Baik. Pendengar Ria 897, silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Ya, siapa bercakap tu? Nama saya Afi. Dan ini panggilan dari mana ni, Afi? Hougang. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Tentang macam ni, ada orang ketuk rumah kita, tapi bila kita buka kan, angin kuat masuk lah. Saya dengan Itu berlaku gangguan ketukan di luar rumah anda ni jam berapa ni? dalam pukul malam dalam pukul 1 lebih tu. Jadi anda dengar orang ketuk, buka pintu, tak nampak orang tapi macam ada angin meluru masuk gitulah. Pasal sebelum tu ada orang kita yang family pernah kena sihir dengan orang lah. Jadi kita jadi dia jadi dia ketuk rumah tu kan. Bila dia ketuk 3 kali, pasal kita order McDonald. Jadi bila kita buka pintu je dia tak ada. Saya cakap, asal McDonald dia datang siang sangat. Terus adik saya kan nombor yang perempuan tu senang ke sampuk. Jadi saya pergi kat dia, saya tengok dia macam sesak nafas. Itu je lah pengalaman saya. Yang awak tinggal di kawasan Hougang tempoh hari baru saya telah pun dibawa survey salah sebuah kawasan dekat Hougang. Itu dekat longkang besar di Avenue 7. Anda pernah ke sana? Pernah. Dia dekat masjid situ saya rasa, saya tak pasti pula, tapi saya dibawa ke sana sebab waktu malam lah. Bila tengok dekat kawasan tu longkang besar, memang seram, sunyi sepi lah. Dan dikatakan ada juga kisah-kisah berkaitan dengan longkang besar. Bukan longkang, saya rasa tu merupakan sungai Punggol kalau tak silap saya. Punggol. Tak di Hougang lah, Hougang Avenue 7, tapi namanya Sungai Punggol kat kawasan tu. Dia anda pernah ke sana? Tidak. Belum Okey, terima kasih Bang. Ya, saya satu. Saya nak cakap ni. Yang tadi telefon tu kan, bilangan orang, cakap orang betul-betul lah. Tak payah nak kacau-kacau. Terima kasih Okey, terima kasih. Selamat tengah malam. Itu dia. Mungkin ada di antara anda merupakan penduduk kawasan Hougang dan pendengar-pendengar luar Singapura mungkin tak tahu di kawasan Hougang, estate perumahan Hougang ni ada sebuah sungai lah yang
bercantum lah. Sungai itu dipanggil Sungai Punggul. Dan beberapa saya rasa 2 minggu yang lalu saya pernah kunjungi tempat tu. Survey lah tengok mungkin nak buat MG12 di sana ke Jadi seram lah malam-malam hari. Nak bila masuk lagi jauh, lagi dalam tu memang menyeramkan. Dan juga saya difahamkan dahulu dekat kawasan tu ada sebuah rumah kondominium kalau tak silap saya, ataupun sebuah rumah flat yang telah pun didirikan. Dan entah sekian lama rumah tu tidak ada orang yang nak membelinya. Kemudian rumah tersebut telah pun bangunan tersebut lah disebutkan telah pun diubah suai sedikit luaran dan menjadikan ia sebuah rumah private kondominium sekarang ini. Dan tempoh hari bila ke sana tu memang rasa macam macam sesuatu lah, tapi tak tahulah jauh mana. Nampak tak adalah. Saya nampak ada orang sedang dating lah dekat kawasan orang berlari-lari anak tu. Okey, 669-1897. Silakan hubungi saya sekarang. Okey, pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan pemanggil kita. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Okey, saya Rehan. Rehan, buat panggilan dari mana Rehan? Pelan suara anda Rehan Okey, saya Devi. Johor Bahru. Oh, ini ini Johor Bahru Segamat ke Batu Pahat ke macam mana? Dari Kempas Baru. Kempas Baru. Okey. Pengalaman yang Rehan nak ceritakan tentang apa ni? Silakan. Okey, saya pernah pergi dengan budak saya lah, pasal kereta. Okey, saya pergi pun petang-petang lah kat Villa Nabila. Okey, lepas tu diorang suka ambil gambar tau. Dia ada, kalau kita masuk tu, okey, dia akan ada tiga tingkat tau, terselap. Tapi yang tu semua macam rumah dia dah hutang gila lah, tak tahulah dah berapa tahun dah ni kan. Lepas tu kita orang pergi ke belakang, dia banyak rumah lah kat situ. Dia macam satu bilik. Dan kat atas lagi ada lagi lorong. Lepas tu saya tengok, rasa saya ambil gambar, tapi tak dapat lagi lah. Okey, saya akan pergi ke bukit sikit, atas bukit tu nanti ada satu lorong lah. Lepas tu macam ada rumah tu dah hutang. Lepas tu kat sebelah macam bukit sikit tu ada pokok buluh warna kuning. Lepas tu kita orang ambil gambar tu, tiba ada macam bentuk wanita tengah macam sujud. Lepas tu kita orang cari lagi, tapi kita orang datang lagi tak kita ambil gambar, tak ada pula kat situ, kat pokok buluh tu. Itulah kita orang kisahkan kat pokok Villa Nabila tu. Kita orang pun masuk pun seram juga lah. Satu lagi, anda pernah pergi tak dekat kubur berdekatan? Kata saya tak pernah ke sana lah, tapi saya nak tanya Kebun Teh ada sana, dekat sana ada satu tanah perkuburan. Pernah ada kisah-kisah berkaitan dengan kawasan tu kan? Anda pernah ke sana ke? Oh, kalau kat Kebun Teh tu tak adalah. Kalau dekat bandar tu ada, kita orang pernah pergi. Ke tengah malam, dah pukul 2 pagi dah selap. Kita orang jalan-jalan lah. Kita orang sajalah makan, tapi tak nampak lah. Ada masa tahun baru lah. Tahun baru kita akan ada tahun baru tu kita jalan-jalan lah kan. Lepas tu kita tengok-tengok macam tak ada tempat yang nak pergi mana. Dan kita pergi ke kubur juga. Dan kita pergi kubur, salah masuk lorong. Memang gelap kat situ. Lepas tu ada macam tembok besar tau. Macam kita macam kena macam tertutup akhirnya. Lepas tu diorang dah nampak apa-apa, tak tahu diorang nampak betul ke tak lah kan. Lepas tu kita orang undur. Selamat jumpa jalan keluar balik lah. Itu je lah kisah saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Kembali. Okey, silakan mungkin pemanggilan terakhir 669-11897. Ingat, tolong matikan suara radio anda dan harap cerita anda jelas. 669-11897. Silakan 669-11897. Hello Ria, siapa tu? Baik, pendengar Misteri Jam 12, saya jumpa anda
malam nanti dalam Kelab Kelakar Seram, dan pastinya Ria Charts dan Misteri jam 12. Selamat berhujung minggu, selamat cuti umum, dan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Terima kasih bagi anda yang berada di Facebook Ria. Saya dah baca komen anda, terima kasih kata-kata semangat. Ada yang kata suka dengan kisah malam ni, terima kasih. Terima kasih juga bagi anda yang like Facebook DJ KC. Ada yang baru jadi jadi pengikut lah rancangan Misteri jam 12 di Facebook saya. Terima kasih diucapkan, dan jumpa anda esok malam, dan terus bersama Ria Insomnia.